Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia komited terhadap sokongannya dalam perjuangan Palestin menentang sebarang ancaman Israel. Perkara itu diputuskan selepas mesyuarat maya tergempar Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Malaysia diketuai Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar dan mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Arab Saudi, juga pengerusi Jawatankuasa Eksekutif OIC Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Ia bertujuan membincangkan isu ancaman Israel untuk merampas sebahagian daripada tanah rakyat Palestin. Menurut Datuk Kamaruddin, Malaysia mengulangi kecaman serta penolakan terhadap tindakan unilateral serta tidak sah Israel. Malaysia turut menggesa komuniti antarabangsa untuk berdiri teguh bersatu bersama dengan rakyat Palestin dalam menangani keganasan Israel. Malaysia juga kekal yakin terhadap OIC dalam memainkan peranan penting menyokong perjuangan Palestin bagi menamatkan pendudukan di wilayah Palestin sejak 1967. Rancangan Israel bagi merampas tanah Palestin itu jelas bertentangan dengan undang-undang antarabangsa terutama Konvensyen ke-4 Geneva 1949. Ia juga bertentangan dengan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terutama resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2334/2016. Jumlah kenderaan di Lebuh Raya meningkat mendadak pada hari pertama kebenaran rentas negeri. Di Lebuh Raya Plus, peningkatan dicatat hampir 100%. Semalam sahaja, jumlah kenderaan di Lebuh Raya Plus meningkat dari 1.2 juta kenderaan pada hari sebelumnya kepada 2.04 juta. Hampir 100% peningkatan. Di Lebuh Raya Karak, ini tempat saya nak lalu nantilah. Di Lebuh Raya Karak juga mencatatkan jumlah kenderaan daripada 37,789 kenderaan pada hari sebelumnya kepada 85,985 semalam. Polis akan terus memantau aliran trafik di lebuh raya seluruh negara. Kawasan rehat dan rawat RNR juga akan dipantau bagi memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi. Seterusnya, individu yang sedang menjalani proses kuarantin wajib di rumah diingatkan supaya tidak memotong gelang tangan pengesanan COVID-19 dalam tempoh 14 hari menjalani prosedur berkenaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan memotong gelang tangan itu dengan sewenang-wenangnya adalah satu kesalahan mengingkari kuarantin wajib. Dan mereka tidak boleh memotongnya sehinggalah tarikh akhir 14 hari tersebut. Jadi mereka salah kalau mereka potong wristband tersebut. Dan mereka perlu ingat bahawa hari ke-13 mereka berada di rumah, mereka akan melalui saringan sekali lagi. Dan selepas didapati mereka negatif, maka barulah mereka dibebaskan untuk keluar, wristband dipotong. Kesalahan mengingkari kuarantin wajib boleh dikenakan kompaun RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Dalam pada itu, sebarang pelanggaran SOP oleh premis perniagaan sepanjang PKPP boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan. Ini kerana tindakan kompaun serta mahkamah termasuk menutup perniagaan terbabit masih lagi dikuatkuasakan. Jadi pelanggan boleh laporkan kepada pihak polis ataupun
pasukan penguatkuasa tas pemantauan tersebut, ya, rela ke ATM ke mana yang berkawal tu boleh laporkan. Ya, tapi dapatkan detail lah, dapatkan maklumat detail di mana kedai tersebut, apa kesalahan yang dilakukan, serahkan kepada pihak polis. Cegah dan didik, amal, patuh serta pantau atau CAPP itu antara inisiatif yang akan diperkasakan untuk komuniti di kawasan program pengurangan risiko daerah dalam berdepan COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba berkata ia selaras dengan peralihan Perintah Kawalan Pergerakan yang memasuki fasa pemulihan di mana orang awam kini diletakkan sebagai barisan hadapan dalam menentang penularan pandemik berkenaan. Untuk melaksanakan agenda itu, Kementerian Kesihatan kini dalam usaha mendekati kerajaan negeri bagi menangani kewujudan kawasan merah dan jingga serta mempertahankan kawasan hijau. Dengan DRP ni, District Risk Reduction Program ni, dia ditambah dengan pengukuhan kesihatan awam ni dengan itulah CAPP, dan saya akan maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri yang saya lawati ini supaya kita dapat melaksanakan program ini, instrumen ini menggunakan kekuatan negeri masing-masing lah. Dan saya lihat bahawa Kedah dan Perlis ni dah lama kawasan dia hijau ya. Jadi ini satu kawasan selamat lah ya. Program ini juga akan dilaksanakan di peringkat daerah dengan diketuai pegawai daerah dan dibantu pegawai kesihatan daerah. Beliau terdahulu melawat operasi klinik kesihatan Alustan di Kedah. Prosedur operasi standard SOP bagi pembukaan pusat urut dan refleksologi yang dikendalikan Orang Kurang Upaya OKU dijangka dibentangkan minggu depan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, SOP itu perlu mendapat kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kalau kita lihat kepada PKPP ni, jadi kita sekarang ni telah masuk pada fasa pemulihan. Jadi dalam fasa pemulihan, kita menggalakkan semua sektor untuk buka secara peringkat. Jadi kalau kita sekarang ni untuk OKU dan untuk urutan dan sebagainya, kita masih mengemaskan SOP. Dan insyaAllah kita akan bentang kepada MKN untuk mendapat kelulusan dalam tempoh terdekat ni lah. Jadi kita memang berhasrat untuk membuka. Tetapi kita kena lihat dengan teliti SOP yang boleh diguna pakai. Jadi kita telah pun membuka. Beliau mengulas keluhan dari Persatuan OKU yang hilang sumber pendapatan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengulas lanjut, operasi semua sektor ekonomi dijangka dibuka sepenuhnya pada penghujung tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada Ogos depan. Bagaimanapun ia bergantung kepada trend kes harian jangkitan COVID-19 di negara ini. Kerajaan negeri Perak memperuntukkan 4.3 juta ringgit bagi membantu rakyat negeri itu yang hilang pekerjaan akibat COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo berkata, inisiatif itu bagi skim latihan dan meningkatkan kemahiran pekerja terbabit. Golongan ini saya fikir dalam masa yang terdekat ni kita tak rasa apa-apa, tapi kemungkinan pasca pandemik COVID-19, pasca PKP ni akan terasalah kesan dia tu. Bila sampai kesan dia tu, saya tak nak kita sebagai kerajaan terkapai-kapai. Sekarang ni kita dah ambil cari jalan. Tambahnya 3 skim diwujudkan iaitu peralihan dan pengekalan tenaga kerja serta peningkatan kemahiran. Skim pertama, pekerja yang telah diberhentikan diberi latihan baru selama sebulan dengan allowance RM500. Manakala skim kedua, majikan yang layak akan diberikan bantuan RM500 bagi mengekalkan pekerja secara bersyarat. Bagi skim ketiga, khusus kepada pemandu pelancong dan golongan budak pantai untuk mempelbagai kemahiran dengan latihan 2 bulan serta allowance RM800.
Kerajaan Negeri Sarawak menyambut baik keputusan membuka semula sekolah melibatkan pelajar tingkatan 5 dan 6 atas 24 Jun ini. Susulan keputusan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memutuskan kesemua guru dari Semenanjung yang akan kembali ke negeri itu perlu menjalani kuarantin selama 14 hari sebelum memulakan tugas. So all these 2,600 teachers, when they arrive in Sarawak, they need to be quarantined. Those who are serving in the town, they be served quarantine. But those who are serving in the rural areas, they be quarantined in the hotel for 14 days. Ujarnya kos bagi kuarantin guru di hotel akan ditanggung kerajaan negeri. Menurutnya, guru-guru dari Semenanjung sepatutnya melapor diri di negeri itu pada 9 Jun. Namun gagal berbuat demikian ekoran penerbangan terhad. Kerajaan negeri menerusi Sarawak Volunteer akan membantu mengendalikan urusan perjalanan guru-guru yang terlibat. Secara keseluruhan, sejumlah 188 buah sekolah akan dibuka semula di negeri itu dan 41,088 pelajar terlibat. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan mengambil inisiatif melaksanakan amalan dan norma baru dalam programnya. Langkah itu termasuk penempatan seramai 227 orang guru baru di sekolah menengah dan rendah di negeri itu yang sebelum ini ditangguhkan. Selepas tertangguh sejak pelaksanaan PKP, semua guru terbabit telah menerima watikah penempatan masing-masing di 3 lokasi yang telah ditetapkan. Buat julung kalinya, penyampaian watikah dilakukan secara pandu lalu bagi memastikan pematuhan penjarakan sosial dan SOP kesihatan yang lain. Mereka akan ambil borang-borang tu untuk dilengkapkan. Selepas itu, sejam lepas tu mereka akan serahkan balik semula borang-borang dan dokumen yang diperlukan tadi. Dan apabila setelah diterima kembali, guru-guru ni esoknya akan ke sekolah masing-masing lah, penempatan baru. Urusan di pejabat pendidikan itu berlangsung lancar tanpa sebarang kesesakan. Inisiatif berkenaan disambut baik guru yang terlibat dengan penempatan baru. Mereka tetap bertungkus lumus untuk memastikan tarikh lapor diri ini berjalan dengan lancar dan menyediakan inisiatif supaya setiap cikgu-cikgu ni dapat melapor diri pada tarikh yang ditetapkan. Terima kasih ni KPM tanpa buat ni pandu lalu lah. So dalam PKP kita pun boleh dapatkan tawaran ini dengan cara yang pandu lalu. Polis sedang memburu seorang lelaki tempatan untuk membantu siasatan kes tetak seorang pengawal keselamatan sebuah sekolah di Kelang Selangor mangsa putus kedua pergelangan tangan selepas diserang 2 orang lelaki dalam kejadian 4 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP Nurul Huda Muhammad Saleh berkata, siasatan mendapati lelaki dijejaki G. Seva Shanggar 33 tahun dipercayai mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mangsa. ACP Nurul Huda mengesahkan kejadian turut mengakibatkan mangsa cedera di kepala, kaki, bahu dan muka. Suspek yang memakai topi keleda gelap bagaimanapun tidak mencederakan rakan mangsa. Siasatan mendapati mangsa sebelum ini berselisih faham dengan seorang suspek utama yang masih bebas berkaitan isu lak tanah yang diusahakan untuk menternak lembu. Suspek utama mengupah 2 lelaki terbabit dengan bayaran RM10,000 untuk mencederakan mangsa. Susulan kejadian, 3 lelaki warga tempatan berusia lingkungan 20-an hingga 30 tahun ditahan. Mereka direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. 2 anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam, Selangor atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah daripada warga asing Disember tahun lalu. Lance Corporal Syaiful Rizal Usman 36 tahun dan Konstebel Muhammad Zuhair Mazlan 27 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Rozilah Saleh.
Mengikut pertuduhan pertama, Syaiful Rizal didakwa meminta suapan berjumlah RM5,000 daripada Atanan Jibrahim sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 3 warga asing iaitu Nordin Jibrahim, Saifuddin Mading dan Hakimi Sabidin. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 16(E)(B) Akta SPRM 2009 serta boleh dihukum menurut Seksyen 24 Akta sama jika sabit kesalahan. Sementara pertuduhan kedua, Syaiful Rizal dan Muhammad Zuhair didakwa menerima rasuah berjumlah RM3,000 daripada Nordin Jibrahim atas sebab yang sama. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 16(E)(B) Akta SPRM 2009 dan Seksyen 34 Kanun Kesesaan Akta 574 yang boleh dihukum di bawah akta sama. Jika sabit kesalahan, mereka berhadapan dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000. Sebutan semula kes ditetapkan 16 Julai depan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Pelaksanaan kembali perintah berkurung atau mengetatkan lagi peraturan jika laporan kes COVID-19 meningkat. Itu yang diumumkan Presiden Indonesia Joko Widodo melihat kepada situasi semasa di negara itu. Perkara itu dinyatakan ketika beliau mengadakan lawatan di Pejabat Pasukan Bertindak COVID-19 Kebangsaan di Jakarta. Jokowi turut mengarahkan ketua wilayah yang melaksanakan fasa norma baru membuat penilaian rutin situasi semasa di lapangan. Katanya terdapat risiko wujudnya titik panas virus baru maupun peningkatan jangkitan jika norma baru dilaksanakan sebelum tiba waktunya. Indonesia merekodkan 1,241 kes baru COVID-19 pada 10 Jun iaitu jumlah kes harian tertinggi setakat ini. Republik itu kini mencatatkan 34,316 jumlah jangkitan dengan 1,959 kematian dan 12,129 pesakit pulih. Berdasarkan statistik kerajaan, 3.05 juta rakyat negara itu kehilangan pekerjaan setakat 2 Jun kesan daripada pandemik berkenaan. Seterusnya, tiada sebarang kes jangkitan baru dan kematian akibat COVID-19 di Thailand. Pembantu Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi bagi COVID-19, CSSA Dr. Pan Prapa Yongtrakul berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal pada 3,125 kes. 58 kematian direkod selain 2,987 pesakit yang dilaporkan sembuh. Beliau bagaimanapun menggesa orang ramai supaya terus memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan tangan kerana kebanyakan kes di negara itu tidak menunjukkan gejala. Sejak 2 minggu lalu, semua pesakit baru merupakan mereka yang pulang dari luar negara. Sebilangan besar melibatkan pelajar, tukang urut, buruh dan pekerja kilang. Negara itu mencatatkan 17 hari berturut-turut tiada jangkitan tempatan. Ketika negara di rantau Eropah merancang membuka semula pintu sempadan mulai Julai, di Amerika Latin pula pandemik COVID-19 terus mencatatkan peningkatan jumlah kematian melepasi angka 70,000. Amerika Utara dan Selatan menjadi pusat krisis kesihatan global, merekodkan hampir separuh daripada 412,926 kematian dan 7.3 juta jangkitan di seluruh dunia. Brazil mencatatkan kira-kira 40,000 kematian atau lebih daripada separuh kehilangan nyawa di Amerika Latin. 1,274 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Meskipun wabak masih berleluasa di negara itu, Sao Paulo tetap kembali membuka operasi perniagaan. Ia sebahagian daripada kaedah memulakan aktiviti ekonomi secara berperingkat. Sementara itu, di Amerika Latin pula, Miami yang bergantung kepada sektor pelancongan membuka kembali pusat peranginan terutama pantainya selepas 3 bulan ditutup. Biarpun mencatatkan hampir 2 juta kes dan 112,000 kematian akibat COVID-19. Bagaimanapun, Rizal Persekutuan Fed mengunjurkan pemulihan kukuh bagi ekonomi negara Uncle Sam itu tahun depan.
7 orang termasuk orang awam terbunuh akibat letupan periuk api di Libya. Menurut Kerajaan Gabungan Libya GNA, mereka yang terbunuh ialah 4 orang awam dan 3 pakar pembersih periuk api di beberapa lokasi di selatan Tripoli. Manakala 10 yang lain cedera. Periuk api itu telah dimatikan di daerah Ain Zara dan Wadi Rabi yang dikawal oleh pasukan yang menyokong tentera Khalifah Haftar. Letupan itu berlaku beberapa hari selepas GNA kembali menguasai ibu kota dan pinggir bandar selepas menangkis serangan Haftar sepanjang tahun untuk merebut ibu kota. Pemantau hak asasi manusia awal bulan ini menuduh pasukan pro-Haftar meletak periuk api Rusia dan Soviet di daerah selatan Tripoli. Pasukan pro-Haftar yang disokong oleh Rusia, Mesir dan Emirat Arab Bersatu telah bertempur sejak April tahun lalu untuk merebut Tripoli dari GNA yang diiktiraf oleh PBB. Konflik menyebabkan ratusan orang maut dan memaksa 200,000 penduduk meninggalkan kediaman. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Tempoh kawalan pergerakan selama lebih 80 hari bagi membendung penularan COVID-19 sebelum ini tidak dijadikan alasan untuk atlet Jim Rama di Sarina Rhythmic Gymnastics Club menghentikan latihan. Kelab yang dimiliki pemenang pingat emas Jim Rama berpasukan sukan Commonwealth 1998. Sarina Sundararaja itu menjadikan kelas dalam talian sebagai alternatif untuk membantu latihan pelajar. Sarina menggunakan aplikasi Google Meet untuk memantau latihan pelajarnya setiap minggu. Sudah pasti pemantauan seperti itu dapat membantu pelajarnya mengekalkan prestasi dan kecergasan di rumah dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Bagi menambah nilai modul yang diterapkan kepada atlet, dia turut mengatur beberapa kelas pemerkasaan bagi membentuk minda yang positif, menambah ilmu dan keyakinan atlet. Antaranya sesi dialog bersama kerabat di Raja Selangor, Tengku Zatasha Sultan Sharafuddin Idris Shah yang membincangkan isu alam sekitar, isu kemanusiaan dan penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Because you can decorate and let your creative side out in the open. Selepas Bundesliga Jerman kembali bersambung 16 Mei lalu, La Liga kembali membuka tirai perlawanan secara rasmi awal pagi tadi dengan satu perlawanan berlangsung di mana Sevilla menundukkan Real Betis 2-0. Seperti Bundesliga, La Liga juga berlangsung tanpa kehadiran penyokong di stadium. Lucas Ocampos membuka gol pendahuluan buat Sevilla menerusi penalti minit ke-56. Hanya 6 minit berselang, Fernando Reyes menambah gol kedua buat pasukan itu yang kini berkedudukan ketiga di tangga Liga. Ini adalah pusingan pertama daripada keseluruhan 39 hari La Liga akan berlangsung musim ini. Sekaligus menyaksikan setiap pasukan akan bermain 3 hari untuk 5,5 minggu dan menjalani ujian ketat terhadap kesihatan mereka. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.